إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Syukur pada Allah SWT kerana Allah beri pada kita kesempatan untuk salat subuh pada pagi ini berjemaah, dan Allah beri kesempatan bagi kita untuk hadir dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan beri kepada kita satu semangat baru dalam tahun baru ni, memberi iman yang subur kepada kita. Kerana hakikat dalam hidup ni tuan-tuan, iman adalah seperti pokok. Ia perlu kepada perkara-perkara yang akan menyuburkannya. Sebagaimana kita lihat pokok di luar sana perlukan hujan, perlukan air, perlukan cahaya matahari, perlukan tanah yang subur, maka demikian juga iman. Kerana Allah menceritakan iman ni seperti pokok. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Tidakkah kamu perhatikan pokok? Pokok itu mempunyai batang yang teguh hasil daripada akar yang kuat dalam bumi dan daun yang menjulang ke langit. Dan tiba waktu saatnya nanti akan keluar bunga dan keluarnya buah. Nah, inilah bandingan manusia di sisi Allah SWT. Pokok yang kita tak nampak ini memiliki akar. Akar ni iman sebenarnya. Luarannya yang kita dapat lihat itu, batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, itulah merupakan amalan-amalan Islam yang kita lakukan. Bunganya itulah merupakan akhlak, dan buah yang dinanti-nantikan oleh yang menanamnya itulah merupakan taqwa, tuan-tuan. Hasil yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang akan menjadi penilaian terbesar di sisi Allah untuk kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi lahiriah pokok ni tadi kita dapat lihat, ia adalah kerja-kerja Islam yang berterusan dilakukan. Pokok-pokok yang kuat keliling kita yang besar itu adalah hasil daripada perjalanan zaman. Hujan menerpa dia, ribut, taufan, berapa kali dahannya patah, mungkin dilanggar orang, hingga akhirnya dia menjadi satu pokok, susuk pokok yang sangat kuat, teguh, umpama pokok balak kalau pokok durian itu depan rumah kita. Maka demikianlah seseorang yang beriman kepada Allah, yang memiliki akidah yang kuat, adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam amalan-amalan Islamnya, tuan-tuan. Dan salah satu daripada curahan kepada pokok ini untuk ia hidup subur adalah ilmu sebenarnya. Kerana Nabi menjelaskan ayat ini dalam sabda baginda, "Mathalu ma ba'asani Allahu min huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Kata Nabi kita Rasulullah, perumpamaan aku dibangkitkan kepada kamu macamlah hujan yang turun ke bumi. Ada hujan ini yang tanahnya poros, dia menelan air. Ada tanah yang subur yang menumbuhkan pokok-pokok. Lalu ada tanah pula yang menakungkan air. Jadi ada macam-macam jenis tanah yang ada di muka bumi. Hujan yang turun itu adalah ilmu dan hidayah yang datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, tajuk yang nak saya bawa tuan-tuan untuk renungi pada pagi ini adalah ayat-ayat yang mulia daripada surah Ali Imran. Ayat yang menceritakan keluarga yang sangat mulia, keluarga Imran ini. Mari sama kita lihat ayat 133, 134, 135. Jadi inilah inti kepada kejayaan seseorang manusia di dunia dan juga di akhirat. Ada sebahagian daripada manusia ini bercita-cita besar untuk jadi orang kenamaan, orang hebat, nak memiliki harta benda dunia yang sangat hebat. Tapi alangkah baiknya kalau diselaraskan harta itu pemulihannya dengan cara yang betul, supaya bukan sahaja dia dapat di dunia, malahan dapat di akhirat. Sahabat-sahabat Nabi, kalau kita perhatikan, 8/10 daripada mereka yang awal masuk syurga, yang mula-mula masuk syurga adalah teknokrat sebenarnya. Kalaulah bahasa itu sesuai untuk digunakan, teknokrat. Siapakah mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini merupakan teknokrat Islam yang terkemuka. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Mereka ni merupakan orang yang sangat berjaya dalam perniagaan mereka sebenarnya. Jangan kita lupa aspek ni, tuan-tuan. Tapi dengan pemerolehan harta yang mereka dapat dunia,
mempermudahkan untuk mereka pergi ke akhirat, ditimbang amalan mereka dan masuki syurga. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, kalau Abu Bakar itu kita kenal, Umar kita kenal. Umar pernah berkata, tak ada perkara yang lebih menggembirakan aku selepas melakukan ibadah fardu kepada Tuhanku dengan aku membawa seekor unta pergi ke pasar di Madinah, lalu aku berniaga, dan menjelang tengah hari atau petang aku membawa pulang harta yang aku tahu mana untung mana ruginya. Menunjukkan minda bisnes Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ni bergerak. Dan Sayyidina Umar telah berkata, lau taraktumut tijara la zahaba sulusu dinikum. Kalau kamu meninggalkan perniagaan, kata Sayyidina Umar, maka akan hilang 1/3 daripada agama kamu. Kerana bila orang tidak berniaga, segala perkara mereka terpaksa bergantung kepada usaha mereka, dan orang lain akan ambil kesempatan terhadap mereka, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke pasar Madinah, melihat anak-anak muda Madinah tidak berniaga, maka dikatakan kepada mereka, kalau kamu tidak berniaga di sini, nanti orang lain yang akan datang berniaga kat Madinah. Sayyidina Umar mengancam mereka, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Macam apa berlaku di negara kita kalau kita pergi kat Kuala Lumpur pada hari ini, gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai kereta, apa lagi, kedai-kedai serbaguna yang banyak bukan lagi milik orang-orang tempatan, milik kadang-kadang warga Pakistan, Bangladesh. Tuan-tuan, orang Bangladesh yang datang mes rumput di negara kita sekarang sudah memiliki gedung-gedung yang hebat, memiliki rumah-rumah mewah. Bila kita tanya dia, macam mana kamu jadi kaya? Dia kan masa kamu mes rumput jumpa emas satu karung tersimpan agaknya. Mana tahu zaman Melaka lu tertinggal kat situ, tak orang tak jumpa. Tiba-tiba jadi kaya bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Inilah pesan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, supaya orang Islam aware ketika di Madinah dahulu, kalau kamu tidak berniaga di sini, nanti orang lain akan ambil tempat kamu, kata Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tak mengapalah, kerana Mekah dan Madinah itu hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Islam. Dan sekarang kita dapat lihat perkara itu berlaku, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa mereka merupakan orang yang bijak dalam mengendalikan urusan dunia mereka. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu seorang peniaga besar. Ketika beliau hampir wafat, dia pesan kepada anaknya bernama Abdullah, wahai Abdullah, kalau ayah mati, tolonglah selesaikan hutang-hutang ayah. Banyak tak ayah hutang? Banyak hutang ayahnya. Hutang menunjukkan mereka berniaga, tuan-tuan yang mulia Allah. Tak ada salah kalau kita berhutang dalam perniagaan. Memang itu ada sistem namanya kredit. Bahkan Nabi kita SAW pun berhutang. Maksud saya bukan hutang dengan ahlung, tuan-tuan ya. Maksudnya berhutang dengan cara yang betul. Sistem kredit dipanggil, creditors, debtors. Kalau kita pinjam wang dengan orang tanpa tahu apa nak buat dengan wang itu yang bahaya. Tapi kalau kita pinjam wang dengan bank untuk tujuan perniagaan dengan sistem yang dibenarkan dalam Islam, mudharabah dan sebagainya, itu adalah harus, ya, dengan cara yang terbetul, yang betul. Maka Zubair ini berkata kepada anaknya, puteranya sulung Abdullah, kalau ayah mati nak kau bayar hutang ayah, ya. Lalu anak bertanya, kalau tak boleh bayar nak buat macam mana ya? Ayah ni jawab, mintalah pada bos ayah. Allah, ayah ada bos ke? Setahu saya ayah adalah seorang businessman. Ayah pemilik syarikat, ayah founder dan juga chairmannya. Ayah ada bos ke? Ayah ada bos ke? Jawapan ayahnya, ya, mintalah pada Allah. Kalau tak boleh bayar hutang ayah, bayarlah pada Allah. Mintalah pada Allah, bos ayah. Berniaga dengan Tuhan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau berniaga dengan manusia ni mungkin boleh dianiaya, boleh ditipu. Tapi kalau kita letakkan target kita berniaga kerana Allah, untuk Islam, maka ia akan jadi mudah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada beberapa orang usahawan yang hebat-hebat. Saya cerita sikit malam mereka. Itu zaman sahabat memanglah terlalu hebat. Tapi zaman kita pun ada mereka yang berperwatakan seperti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, seorang berada di Indonesia, kontraktor besar, tuan-tuan. Bila ayah ibunya meninggal dunia, rumah ayahnya, banglo ayahnya terletak di tengah-tengah Jakpus dipanggil, Jakarta Pusat. Maka diwakafkan untuk homeless, orang-orang yang susah. Bukan setakat bagi makan, beratus-ratus orang sehari, tuan-tuan. Malahan ajar mereka mengaji pula. Kerana orang-orang miskin dikatakan dalam asar kadal faqru an yakuna kufran. Banyak orang miskin dia tak kesempatan untuk belajar agama, tuan-tuan dimuliakan saya. Kerana hidupnya diburu oleh rasa tidak cukup, memang tak cukup kadang-kadang.
maka tak kenal, Al-Quran pun tak boleh nak baca. Maka Pak Muhammad dari Jakarta ni tuan-tuan mewakafkan rumah ayah ibunya untuk jadi tempat peninggalan, tempat tinggal orang-orang susah. Dibagi makan, diberi ilmu, diajar mengaji. Ada sebahagiannya yang ada tunjuk peningkatan, maka dihantar pergi umrah. Hebatnya Pak Muhammad. Pak Muhammad bekerja dalam berbagai-bagai bidang. Satu bidang yang dia buat adalah bidang buku, tuan-tuan yang mulia sekalian. Buku untuk menyampaikan apa yang benar, yang baik. Kumpulkan ulama-ulama tulis. Kerana para ulama ni warathatul anbiya, tulisan-tulisan mereka boleh mencerminkan tentang Islam, mengajar orang tentang Islam. Maka bukunya banyaklah dicetak rompak di negara jiran, termasuk Malaysia, tuan-tuan. Satu hari kami bertemu dengannya, berkata, Pak Muhammad, buku Pak Muhammad ini cantik-cantik diterbitkan di Indonesia. Orang Malaysia banyak cedok ilmu daripada ulama Indonesia. Indonesia ni memang advance lah, tuan-tuan. Orang-orang alimnya ramai, negaranya besar. Kalau negara kita ada 10 engineer, negaranya ada 1 juta engineer. Ya, negaranya besar. Buku bapak dicetak rompak di sini, dijual orang merata tempat. Beliau kata, tak mengapa Pak Ustaz, tak mengapa. Ini semua ilmu Allah. Kalau ada bahagian saya di akhirat besok, saya dapat balik. Kalau tak ada, kita rita orang semua nak sampaikan ilmu. Pak Muhammad rugi, tak mengapa. Allah SWT dah bagi kepada saya banyak kelebihan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Tengok tuan, dalam hati jangan ada sedikit pun rasa kesal atas apa kita buat. Kalau kita nak saman orang, nanti hati kita sudah tidak ikhlas. Dan nak saman pun bukan benda mudah. Lawyer akan kata itu mudah, ini senang, kerana dia nak wang kita. Pak Zahazan dia bagi saya. Tak apa, lepaskan. Ridha Allah itu paling utama. Bagi lawyer buat kerja lain, jangan bagi dia buat kerja ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Wali apakah ini? Dan tuan-tuan, saya jumpa dengan seorang usahawan terkenal negara kita, tak sebut nama lah, dia tak suka nama yang disebut. Beliau memiliki kedai ratusan cawangan. Ya, dia kata kepada saya, nak fikir tentang kedai-kedai ni, Ustaz, apa pekerja-pekerja kita buat kat kedai, walaupun ada sistem, ada CCTV, ada kamera macam-macam, tapi kalau orang nak mencuri ni, manusia ni memang talented untuk mencuri, Ustaz. Tahu-tahu saja sebuah kedai saya dekat area sekian-sekian disahkan, daripada manajernya sampai pekerja bawahnya curi duit, curi barang yang kami jual. Saya tak jaga kedai, memang orang pun tak kenal saya, pekerja saya pun tak kenal saya. Kadang-kadang saya pergi ke kedai saya, ada beratus-ratus cawangan ni, pergi bercuti ke Terengganu, ke Terengganu, pergi kedai saya, tengoklah apa berlaku kat Terengganu, tak pernah pergi pun. Pergi masuk bagi salam, pekerja-pekerja tu pun tak kenal saya. Kata, Tuan Haji, pakcik nak beli apa pakcik? Saya dia panggil pakcik, saya pemilik kedai itu. Tapi Ustaz, bila berniaga, serahkan pada Allah. Niatlah untuk orang Islam dapat kerja dengan kita, kita dapat tunai zakat, lebih kurang lah Ustaz, asal tak ada rugi, untung lah tu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Tuan Haji tak pantau ke kedai? Allah yang pantau Ustaz. Tuan Haji tak bimbang ke kalau barang hilang? Allah pantau Ustaz. Tuan Haji, kalau orang curi barang tak apa ke? Tak apalah Ustaz, nanti ke akhirat Allah ganti balik. Hati senang, jiwa lapang, tak ada kusut, semuanya serah kepada Allah SWT. Manager cawangan saya di Pulau Pinang itu orang bukan Islam. Yalah, kita kena adil lah. Dia bekerja yang bersungguh, yang baik. Walaupun dia tak Islam, tapi dia bersungguh-sungguh bekerja, dia layak untuk naik, biarlah dia naik. Moga-moga dia tengok pelaksanaan kerja kita yang jujur, dia masuk Islam. Maka di Pulau Pinang itu manager bukan Islam, pekerja ramai bukan Islam. Satu hari kedai itu terbakar, ada short circuit, terbakar. Baru renovate Ustaz, renovate. Tak adalah mahal sangat, dalam 1.5 juta saja. Renovation kedai, sewa tempat mahal, hot spot di Pulau Pinang. Terbakar. Tak macam mana boleh terbakar, kompleks itu terbakar, habis semua barang-barang. Maka pekerja-pekerja pun datang ke KL minta maaf, macam yang bukan Islam itu macam nak sujud pada saya. Tak apa, saya bukan Tuhan, apa sujud? Dah terbakar bos, tak apa-apa nak buat. Adalah penghapusan daripada dosa-dosa saya. Jangan bimbang, nanti ejen insurans yang bayar. Subhanallah, Masya Allah, senangnya hati. Ya tuan, bila ditanya kepadanya, saya ni Ustaz dalam hidup 3S yang saya buat. Saya silaturahim saya jaga, mak saya jaga.
Saya buka cawangan besar dekat KLCC sekalipun. KLCC itu sewanya sebulan saja 250,000 sewa sebulan. Buka cawangan saja, menteri itu, orang ini, orang penting itu, sultan pun datang minta izin untuk merasmikan kedai saya. Yalah, kedai orang Islam tak banyak kat situ. Tapi saya kata minta maaf semua, saya tolak. Saya tak ada pingat apa, tak ada title apa. Saya pun tak ada menagih benda ni semua, tak perlu bagi saya. Orang tak kenal saya pun tak mengaku. Lagi baik. Hidup senang, hati lapang. Tak adalah kejap-kejap duduk dengan ustaz ni ambil gambar, ustaz ni ambil gambar. Hati pun jadi tak lurus, tuan-tuan. Rasa kagum pada diri sendiri nak buat apa. Betul tak, tuan-tuan? Jadi sombong, jadi rasa ego, rasa hebat, akulah yang saya lagi. Tak kena tak. Akhirnya saya buat surprise untuk mak saya yang hidup pada masa itu. Saya datangkan semua adik-beradik dia, termasuk saudara mara dia daripada luar negeri. Kami berasal daripada luar saya. Kami hidup susah, belajar daripada kehidupan, universiti kehidupan, kami orang susah. Panggil adik-beradik datang daripada luar negeri. Dulu datuk saya migrate dari negara luar. Saya surprisekan dia, kumpul mereka. Mak saya masih ada kontak dengan mereka, bawa mereka datang. Mak saya pun dia tak jumpa 2 tahun. Saya bariskan daripada datang ke mereka dengan business class dari negara masing-masing. Indon ada, Pakistan ada, dah bercampur keluarga ni. India ada, Singapura ada, datang ke semua. Minta mereka datang, bagi wang bagus-bagus untuk mereka, naikkan mereka business class. Ini orang perniagaannya ratus juta, tuan-tuan. Sekarang bariskan mereka dalam KCC tu, mak saya pun turun macam menteri. Mak saya, orang tolak atas wheelchair, mak dia tak jalan. Mak saya terkejut, nangis dia melihat yang menyambut dia tu bukan orang yang dinanti-nantikan kehadirannya. Waktu dia dah tua begitu, nak tengok rupa mereka, kakak dia, pakcik dia, sepupu dia masih hidup, duduk situ tepuk tangan. Macam menteri saya buat dia tu, Ustaz. Nangis dia kegembiraan. Masuk ke kedai, dia lah yang tarik tempat perasmian itu. Ini saya cerita kerana Allah, tuan-tuan ni. Kalau saya tertambah, saya mohon maaf lah. Tapi gembiranya saya jaga silaturahim. Ustaz, nombor 1, mak saya jaga. Adik-adik saya kalau susah saya bagi. Ada kakak saya kematian suami, dapat irham tiap bulan 5,000 saya bagi dia. Rumah dia semua saya bayarkan. Ya, adik-adik semua saya bantu. Abang dengan sakit masuk hospital paling mahal, saya bayar. Ya, jaga silaturahim. Tapi memanglah perniagaan mula dengan susah payah daripada bawah. Bukan kita terus cerita kaya macam ni, Ustaz. Nombor 2, jagalah salat. Salat pada awal waktu, dan qabliyah dan ba'diyah buat sedaya upaya. Nombor 3, sedekah. Ya, kalau ada keperluan untuk sedekah, buat sedekah. Alhamdulillah, syarikat saya pun dah besar daripada saya. Sekarang saya ada yayasan sendiri, yayasan yang take care untuk bagi sedekah. Ya, dan mak saya untuk bertahun Ustaz, masa dia meninggal dunia 2 tahun lepas, bulan Ramadan dia meninggal. Saya bagi dia tiap-tiap bulan 20,000 allowance bulanan. Mak saya saya dengar dia bawa, dia naik kereta ni tak selesa, Mercedes S-Class. Tak selesa, dia kata tak boleh incline kat tempat duduk belakang, dia kata. Terus saya tukarkan BMW baru 7 Series. Tak ada cakap banyak, tukar. Mak tak selesa, tukar. Dengan pembantu rumah itu ada hal sikit, tukar balik kau, ganti yang baru. Tak mau komen apa-apa. Ya, bagi duit, balik mesti ganti orang baru. Adik-beradik saya semua saya suruh dengan mak saya. Datang tak payah tidur hotel, rumah pun dah macam hotel, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini adalah bayangan orang yang berniaga kerana Allah. Kerana orang ni saya kenal, jaga akhlaknya, jaga perhubungannya. Tak mau terkenal ni, tak mau. Ya, buat perkara-perkara kebaikan, tak payah cinta dengan orang lah, biar kita dengan Allah saja. Ya, jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, banyak cerita seperti ini kalau kita lihat. Kenapakah orang ni berjaya dunia, berjaya akhirat? Kerana orang ini mengetahui GPS dalam hidup dia yang sebenar, tuan-tuan. Dia tahu direction. Manakala orang yang dalam dunia ini menjadikan dunia itu sebagai tujuannya, bukan setakat keperluannya. Kalau kita jadikan dia setakat keperluan, dia tidak akan melekat di hati kita, tuan-tuan. Tapi sebaliknya, orang menjadikan dunia ini tujuan. Dia berkata, kita kena jadi kaya dulu, Ustaz. Bila kita jadi kaya, kita senang beribadat. Bila kita jadi kaya, orang kafir respect kat kita, Ustaz. Bila kita jadi kaya, kita boleh bagi kapet baru kat masjid, Ustaz. Ini adalah kata-kata munafikun, tuan-tuan. Ini kata-kata munafikun. Jangan kata perkataan ini. Ini bahaya. Allah bukan lihat pada kayanya kita, Allah lihat pada ikhlasnya kita. Sabaqa dirhamun mi'ata dirham, kata Nabi kita dalam hadis riwayat Ahmad. 1 dirham mengatasi pahala 100 dirham. Macam mana tu?
Kerana orang yang derma 1 dirham dalam kocek ni cuma ada 2. Dia bagi 1/2 daripada harta dia kerana Allah. Dan biasanya orang bagi sedikit ni dia tidak mahu menunjuk kepada orang, kan? Tapi kalau orang bagi banyak, dia kalau boleh dalam hatinya, biar orang tahu, saya tak masukkan siapa. Dalam hadis mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Bagaimana wahai Rasulullah, 1 dirham mengatasi pahala 1 dirham? Nabi bersabda, orang yang punya 1 dirham ini orang susah, tapi dia bagi yang terbaik yang ada padanya. Dan biasanya orang bagi banyak itu padanya lebih banyak daripada itu. Kata Nabi kita SAW. Nabi kata, bukan saya kata. Kalau dia bagi 100, sebenarnya dia mungkin ada 1000. 100 per 1000 baru 1/10. Orang ini yang bagi 2, dia yang ada bagi 1, ada 2 saja dalam kocek ni. 1/2 nilai di sisi Allah SWT. Dan Islam tidak pernah menang dengan bilangan yang ramai. Kalau kita jadikan ukuran kemenangan banyak itu, derma dan sebagainya sebagai bukti kebenaran, kita tersalah, tuan-tuan yang boleh dikatakan. Ya, kita tersalah sebenarnya. Kerana kita akan lihat sekali perangan yang Nabi sertai para sahabat terlibat, bilangan tentera Islam jauh lebih kecil daripada bilangan tentera kafir. Tetapi Allah menangkan mereka dengan kualiti iman yang ada pada mereka. Kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa banyak dalam sejarah kemanusiaan, daripada zaman dulu lagi, Nabi-Nabi terdahulu lagi, Talut dan Jalut bersama, Allah menangkan mereka bukan dengan sebab bilangan, tapi dengan sebab keikhlasan yang ada di hati mereka. Inilah dia keberuntungan dunia dan juga akhirat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi marilah kita lihat ayat ni yang saya janjikan kepada tuan-tuan tadi. Panjang benar pula mukadimahnya, tuan-tuan. Nak bagi nampak Baik, ayat 133, 134, 135 dari surah yang mulia, surah Ali Imran, yang digalakkan kita baca bila masuk rumah baru, digalakkan kita baca bersama dengan surah Al-Baqarah, kerana 2 surah yang paling panjang dalam Quran ini, Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Bagi yang rajin membacakannya akan menjadi penghujah untuknya di akhirat. Dia akan datang kepada kita dalam rupa 2 gerombolan burung yang hebat. Ya, kalau kita tengok burung yang terbang banyak-banyak itu, tuan-tuan, kan? Dan di akhirat juga dia menjadi umpama bunga yang menguntung, indah, cantik. Bagi yang rajin baca surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu kepada mendapat keampunan dari Tuhanmu dari syurga yang luasnya ibarat langit dan bumi. Telah pun disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang melakukan infak pada hartanya pada waktu senang ataupun susah, dan orang yang menahan kemarahannya waktu ia meluap-luap, dan orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Dan juga seseorang yang bila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka mereka segera ingat Allah dan mohon keampunan kepada dosa terhadap dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat beri keampunan melainkan Allah. Lalu mereka itu tidak berkekalan melakukan dosa dalam keadaan dia mengerti dan memahami. Mereka itulah akan mendapat balasan dari Tuhan mereka, iaitulah syurga yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Dan demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang yang beramal. Ayat ini menyenaraikan kepada kita golongan yang tinggi makamnya di sisi Allah SWT. Orang beruntung di dunia, bahagia ke akhirat. Ada kalangan manusia ni yang beruntung kat dunia, beruntung kat akhirat. Inilah yang kita nak. Ada kalangan mereka yang beruntung kat dunia, rugi ke akhirat.
Ini kita mahu. Ada kalangan mereka pula yang rugi kat dunia, beruntung kat akhirat. Ini pun kalau kita alami memang tebal imannya. Susah kat dunia untuk bagi kat akhirat. Ada orang seperti itu. Ada orang rugi kat dunia untuk rugi lagi sekali kat akhirat. Dan inilah orang paling rugi, paling menderita. Kat dunia susah, kat akhirat pun susah lagi sekali. Ya, kalau kita jadi golongan ketiga, iaitu susah kat dunia, sedang kat akhirat tahan lagi. Tak mengapa. Kerana dalam hadis mengatakan orang yang susah kat dunia 80 tahun, tiba-tiba kerana kesabarannya itu dia masuk syurga di akhirat. Allah celupkan dia dalam nikmat syurga walaupun sesaat di akhirat. Lalu Allah tanya kepadanya, hamba-Ku fulan, engkau pernah susah tak? Dulu kat dunia 80 tahun dia susah kerana Allah, dia sabar. Lalu akhirat dia masuk syurga, Allah tanya kepada dia, engkau pernah susah tak? Jawapannya, kalla ya Rabb, demi Allah tak pernah wahai Tuhan. Walaupun dunianya 80 tahun dulu susah hidupnya, tapi dia lupa dengan sebab nikmat akhirat yang sekelumit itu, melupakan dia terus kesusahan dunia yang pernah dia alami. Sebaliknya, orang yang beruntung dekat dunia, hebat kat dunia, tetapi semuanya dalam perkara-perkara yang haram dan maksiat, dia mati, dia celup dalam neraka itu sesaat cuma. Lalu Allah tanya kepadanya, fulan, kau pernah senang tak? 80 tahun kat dunia dulu senang. Dia menjawab, demi Allah tak pernah wahai Tuhan. Apakah dia bohong? Tidak. Kerana kesusahan akhirat itu bila dikenakan kepada seseorang, luput segala nikmat yang pernah dia rasa, tuan. Luput, dia tidak bohong, luput, memang hilang semua sekali. Maka jadilah kita dalam konteks kehidupan ni, tuan-tuan, merebut akhirat. Biarlah dunia ni kita lebih kurang berlapang dada. Orang itu ceroboh tanah kamu. Oh ya ke? Nantilah saya jumpa dengan dia. Tuan masuk tanah saya ni. Tak apa, sekarang saya tak pakai tanah ni. Saya dengar cerita tuan dah ceroboh lama, saya tak tahu, dah 10 tahun. Tak apa, duduklah dulu. Saya tak perlukan tanah ni. Tapi nanti mungkin anak cucu saya kalau perlukan, tolong keluar. Senang tak kalau cakap begitu, tuan. Tengok dia duduk lagi 30 tahun. Kau 40 tahun dia duduk atas tanah kita. Dia ada rumah tu. Macam mana punya manusia ni, tuan ni? Susah nak cakap. Ya, orang yang sedemikian kena ingat ada akhirat tau. Kalau kita dah tumpang tanah orang Melayu kata orang berbudi, kita berbahasa. Betul tak? Kalau kita duduk sewa rumah pun manalah dapat RM1, tuan. Sehari dapat RM1 sehari tak? 30 hari RM30 adalah. Ada tak homestay yang boleh sewa beri kita 30 hari RM30? Pada-padalah kita, tuan-tuan, dah 40 tahun, apa salahnya bagi RM4,000 nak keluar kan? Tuan kuasa tuan ni, saya sewa sebulan RM1,000 lah, setahun RM1,000 lah. Tak, jarang kita jumpa orang yang bahasanya akhirat, kompas akhiratnya aktif. Kebanyakan orang kompas buminya, kompas dunianya aktif. Kompas akhiratnya, ahlan wa sahlan wa jalan, tak ada. Biarpun dia pergi haji, biarpun dia boro-boro masuk Raudah, tapi bab hak orang ni ramai orang abaikan, tuan-tuan. Ramai orang tak peduli. Dia boleh datang sembahyang, dahinya hitam, dia rampas hak orang, dia tak kisah. Mana dia peduli? Ini orang cinta akhirat ke, tuan-tuan rasa? Orang ni kenal akhirat kan? Orang ni agak untung tak ke akhirat esok? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaAllah. Ada orang pula yang berebut faraid, dapat harta, nama dia ayah amanahkan sebagai trustee. Dapat duit, digadaikan tanah ayahnya, dia ambil duit semua. Lepas tu adik-adik yang kena tanggung pula tanah tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji, besok ke akhirat dia jadi muflis. Harta kebaikannya habis diambil orang, keburukan orang pula dipikul olehnya. Jangan main tau. Orang Melaka jangan main. Jangan ambil kesempatan terhadap orang. Kadang-kadang orang itu kerana warak dan salihnya, dia tak kerti nak bercakap. Tapi jangan kita ambil kesempatan pada dia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada seorang, dia bekerja di satu tempat, kemudian dia pun beli rumah. Jumpalah kawan ni, orang dalam 30-an baru beli rumah, anak-anak sedang besar kan, pergi sekolah. Dengan isterinya ditugaskan di bank, tiba-tiba kena tukar bank jauh. Maka anak-anak yang masih kecil, sekolah rendah itu tak ada tempat nak transit, belum ada tempat transit point. Ada cikgu dekat dengan rumah. Cikgu tu baik, jumpa kat surau, Assalamualaikum Pak Guru. Cikgu kata kalau tuan anak susah belum dapat transit point, datang duduk rumah saya dulu. Kebetulan cikgu tu mengajar kat sekolah anak-anak ni. Ramai anaknya, 5-6 orang.
maka tumpangkan anak kat rumah cikgu. Akhirnya sampai kesudah tumpang kat situ. 1 sen tidak bayar pada cikgu tersebut. Ni macam mana ni cerita tu? Bila budak-budak datang ke rumah orang dengan air semua diminumnya, makannya. Pegawai bank 2 orang suami isteri gajinya banyak ribu ini lagi enjoy, tak apa, tenang hati. Kita balik lambat sikit pun tak apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tak ada perasaan ni susah tuan-tuan ni boleh kasihan. Dia tak ada feeling tuan-tuan ni. Dia tak ada macam mana ni. Cikgu ni baik, cikgu ni tak ada nak tegur, cikgu ni bawa pergi sekolah, cikgu ni ambil, cikgu duduk kat rumah dia, nanti pukul 8 malam bawa balik. Bertahun-tahun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar. Maka jangan kita jadi orang seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena prihatin perasaan orang lain, peka perasaan orang lain. Baik. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan syurga yang luasnya macam langit dan bumi. Telah pun siap untuk orang-orang bertakwa. Syurga ini telah siap. Di mana? Setengah mengatakannya di langit, setengah mengatakan kita pun tidak tahu di mana duduknya. Madailah untuk kita beriman bahawa syurga telah pun siap. Kerana Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa sesuatu nikmat yang dia tidak pernah lihat dengan mata dan tak pernah dengar dengan telinga dan tak pernah terfikir dalam hati, dalam benak fikirannya. Jadi tuan-tuan yang boleh kasihan, kita pada hari ini kadang-kadang kita rasa pelik, rasa heran, rasa ajaib terhadap perkembangan dunia yang ada. Beli barang hujung jari je. Tuan Haji? Tak, besok sampai. Masya Allah, cepatnya. Siapa pergi hantar, macam mana budak delivery tu tahu rumah kita semua, kita payah tanya tuan-tuan. Anak-anak kita pandai uruskan. Kadang-kadang benda itu tak terfikir oleh akal kita. Pergi ke hospital, ubat tak ada, tak apa, bagi alamat nanti hospital postkan. Tak pernah terfikir. Kita makin hari makin merasakan macam-macam bentuk benda baru yang berlaku dalam hidup kita dan kita pun kagum hairan. Betul tak tuan-tuan dimulai kat sekalian? Maka kalau kita lihat seperti itu di akhirat, Allah mampukan menyedia untuk kita lagi benda kita tak boleh terfikir oleh akal kita tuan-tuan. Jadi dalam bab beramal salih ini Allah suruh wasari'u, cepat belajar bahasa Arab, sari'u, cepat-cepat. Dan ini dia suruh bahasa Arab wazan mufa'ala. Sari'u musara'atan. Kita tak boleh buat seorang ni, kita kena buat orang lain. Ini hari cuti, hari Jumaat, anak-anak mai baca surah Al-Kahfi sama-sama. Kena buat sama-sama tuan-tuan, tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh pesan, Kak Long baca surah Al-Kahfi Kakak dah baca ke belum? Tak boleh. Ajak buat sama-sama. Barulah datang fi'il ini di atas wazan musyarakah, mufa'ala. Mana kena buat Islam ni buat berjemaah. Tak boleh buat bersendirian. Kita tak akan mampu tuan-tuan yang boleh kasih. Wasari'u, segera ajak orang bersama kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang luasnya macam langit dan bumi. Boleh tak kita bayangkan rumah yang kita beli pada hari ini? Daripada mula berkahwin kita tak mampu beli rumah burung, rumah flat. Ya, duit pun tak cukup. Bila dah ada wang sikit, isteri pun boleh dapat financing, belilah rumah landed intermediate. Duduk tengah-tengah pula. Mungkin kita rasa tak selesa, kadang-kadang jiran parking, kadang-kadang bising, kadang-kadang ialah tak apa-apa. Sesuai yang kita pun cari duit beli rumah corner pula. Dah beli rumah corner, tak cukup juga, beli pula banglo. Ini cerita manusia tuan-tuan. Bila dah buat banglo, hari tu anak-anak tak mau duduk dengan kita, pindah balik seluruh rumah flat tuan-tuan. Ini cerita orang kat Kuala Lumpur ni. Kerana rumah besar tak boleh nak jaga rumputnya. Kalau tak jaga, entah hulau datang. Ya, maka duduklah kembali rumah kecil. Kat dunia ni sifat kita berterusan tuan-tuan. Tuan guru kami yang terkemuka itu almarhum Datuk Dr. Harundin pun pernah cerita pada kita beli rumah. Satu kuliah ada cerita pasal beli rumah tuan. Kalau kita beli rumah ingatkan nak duduk, rupanya tak selesa, kita pun ubah tak tahu bila selesai. Kan? Tapi ke akhirat tuan-tuan baca di hujung surah Al-Kahfi Allah menyatakan la yabghuna anha hiwala. Maksudnya orang masuk syurga ni tak pernah terfikir untuk keluar daripada syurga itu. Kerana indahnya syurga itu. Permata yang disediakan, lantainya daripada apa, dindingnya daripada apa, baunya bau apa. Luar biasa sekali description yang Allah kemukakan tentang syurga ini. Ya,
Kalau kita lalu di mana-mana tempat, mungkin di pantai ke di mana ke, kita nampak banglo, cantik banglo. Tapi dah usang, busuk, buruk, hutan, jadi rumah berantu. Pernah tengok tak agak? Dahulu 30 tahun lalu yang merupakan rumah orang paling kaya kat situ, bangsa bukan Islam. Dia ada driver. 30 tahun lalu dia ada driver. Drivernya jadi imam di satu tempat. Cerita lah tu, ada bukan kat Pantai Kundur, saya cerita umum Ya, rumah yang indah itu kenapa ditinggalkan? Anak-anaknya pandai-pandai, bijak-bijak. Mereka pun belajar kat luar negeri, tak mau balik pun ada. Ini cerita orang bukan Islam inilah. Akhirnya rumah itu pun abandon, ditinggalkan, diabaikan. Tentu ada mulai kat sekalian. Rumah kat dunia ni bila macam ni hebat sekalipun kita buat, akan tiba waktu orang tengok sudah tidak serasi lagi dengan dia. Saiznya, desainnya, kedudukannya, ketakutan datang disebabkan sekelilingnya. Tapi ke akhirat tidak seperti itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita di Malaysia ni, kita lihat orang yang berkedudukan, ada harta, di banglo besar rumah ni, berapa ribu kaki persegi. Kalau tuan-tuan pergi ke Dubai, orang-orang kaya di Dubai, dia bukan ada banglo, tuan-tuan, dia ada satu taman, itu dia punya. Taman apa nama kat sini? Taman Duyung, Kampung Bukit Pego. Besar kampung ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Dubai, orang-orang Arab Dubai yang kaya, segala-gala minyak itu, satu kampung tu dia punya, tuan-tuan. Pekerjanya lebih ramai daripada ahli keluarganya, 30 orang, 50 orang pekerjanya. Yang uruskan pokok kurma, yang uruskan kudanya, yang uruskan keretanya. Ya. Saya pernah ada pergi ziarah seorang kawan, orang saleh. Dia tanya pada saya, kalau kat Malaysia orang graduate, gajinya berapa Dia tanya saya. Saya kata budak graduate daripada universiti berapa gaji? 3,000 lebih kurang RM3,000 lah lebih kurang. Kata pada dia 3,000 dirham lah lebih kurang. Dia pun tengok 3,000 dirham, apa dia nak makan? Dia tanya. Tuan, macam ni pula orang graduate kat Dubai ni. Graduate kat Dubai ni gajinya 70,000 sebulan. Doktor pakar gajinya dalam 300,000, 400,000, 500,000 sebulan dia. Ya Allah, dahsyatnya. Kalau kat Qatar lebih-lebih lagi, tuan-tuan. Nak ceritakan, walaupun hebat macam mana pun orang kat dunia, tapi di sisi Allah, di akhirat, zero, tak ada nilai tu. Kerana Allah menyatakan, rumah kau besar, satu taman, dekat akhirat besok antara langit dan bumi luas dia. Setengah kiraat membaca irduha, bukan arduha, irduha. Ini kiraat yang syadzah, kiraat yang tidak terpakai dalam bacaan Quran. Kiraat ni ada banyak dalam Quran. Maka dibaca irduha. Irduha ni berarti lebarnya. Lebar rumah ke akhirat itu macam langit dan bumi. Kalau lebarnya langit dan bumi, panjangnya macam mana, tuan-tuan? Pada hari ini ahli sains kaji bumi dan juga ahli astronomi membuktikan setiap hari mereka bertemu dengan planet-planet yang baru sebenarnya. Lalu manusia pun terfikir betapa luasnya galaksi yang Allah jadikan. Betapa luasnya. Dan matahari yang kita sangkakan besar ini, rupa-rupanya kalau dibanding dengan matahari yang paling besar yang mereka bertemu pada hari ini, dan mereka yakin ada matahari besar daripada yang paling besar yang mereka temui pada hari ini. Saiznya, yang matahari yang lebih besar daripada matahari kita itu 300 juta lebih besar daripada matahari kita. Saiznya. Ya, kecepatan cahaya berapa juta, tuan-tuan, berapa juta minit dikira macam mana pergerakannya. Ada bintang yang telah diciptakan Allah jutaan tahun, pada hari ini baru cahayanya sampai ke bumi. Luasnya. Padahal perjalanan cahaya berapa punya laju itu, tuan-tuan. Jadi bila Allah menceritakan tentang akhirat yang sangat hebat ini, kita orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, wahai Tuhan. Kami tak ragu sedikit pun tentang janji Kau. Siapakah mereka itu? Orang yang dimaksudkan dapat perkara ini adalah orang yang memberikan nafkahnya waktu senang dan waktu susah. Ini nombor satu. Waktu senang ada kadarnya, waktu susah ada kadarnya. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang menahan marahnya ketika ia meluap-luap. Wal afina anin nas, orang beri keampunan kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang buat ihsan. Jadi sedekah, tuan-tuan, kita buat. Ada banyak kelebihan orang bersedekah. Orang sakit boleh jadi sihat. Pernah seorang sahabat bertemu dengan Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, ini ayah saya mengalami sakit, tak boleh kencing, wahai Rasulullah. Rasul pesan kepadanya, nanti kau balik, kau kata pada bapak kau, suruh dia sedekah. Dia balik, dia beritahu pada ayahnya. Ayahnya sedekah, masih tak boleh buang air kecil. Maka dia jumpa Rasulullah lagi. Rasulullah kata, suruh dia sedekah lagi. Sedekah ni tambahan daripada zakat. Zakat itu wajib, sedekah itu sunat.
Macamlah kita sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Maka demikian juga dalam zakat, kita tampung kekurangan zakat kita dengan melakukan sedekah. Maka tuan-tuan dimulakan sekalian, 3 kali ayahnya tak boleh buang air kecil, diadu kepada Rasulullah. Kali keempat barulah boleh buang air kecil. Jadi buang air kecil ni satu nikmat daripada Allah. Kalau orang ni tak boleh buang air kecil, menderita hidup dia tuan-tuan. Nak-nak dia kena pada waktu malam tuan-tuan. Ya. Saya pengalaman peribadi dah tuan-tuan, saya cerita pada tuan-tuan. Melihat orang tua tak boleh buang air kecil. Orang tua ni berada di hospital dan perkataan yang keluar daripada mulutnya tak berhenti-henti. Mak, padahal mak dia sudah meninggal dunia 50 tahun yang lalu tuan-tuan. Mana memang tak boleh nak tahan lah. Ya, dan mana-mana doktor datang pun tak boleh buat apa, bagi ubat tahan sakit saja. Kerana tak boleh nak gerudi bahagian dalam prostat itu. Kena tunggu kesihatannya tip-top, kan? Operation boleh buat. Dan kadang-kadang pada usia warga emas, risiko tinggi untuk mengadakan operation. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Dan kalau dah ada ketumbuhan seperti itu, dia akan datang lagi sekali selepas itu tuan-tuan. Maka ingat, kita kena banyak beringat. Antara sebab menghilangkan penyakit adalah bersedekah tuan-tuan perempuan sekalian. Nabi bersabda pada golongan wanita pada zaman baginda, yang wanita-wanita sahabiah yang hebat-hebat itu, tasaddaqna fa inni uritu anna ahlan aktsara ahli nari min kunna. Wahai wanita-wanita beriman, banyakkan kamu sedekah ya, kerana aku diperlihatkan dalam neraka ramai sangat orang perempuan. Nabi bersabda demikian. Ya, kita kadang-kadang sedekah ni kita bayang nak kena ada duit banyak. Tak semestinya ibu-ibu. Kita punya anak, punya cucu masuk sekolah, kita bawakan bekal untuknya makanan, bawa untuk dia 2 bekal. Ni kau punya nak ni satu lagi, bagilah kawan-kawan makan. Biasakan dia kita buat macam tu tuan-tuan. Ya, jadi biasakan sedekah. Kita pada ini tak boleh nak makan orang ramai. Siap bungkus hantar kat masjid. Kerana antara sebab kemurkaan Allah hilang pada kita adalah sedekah. Dan sedekah antara yang paling aula adalah bagi makan kepada orang. Itu sebab zakat dalam mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i juga sebenarnya, zakat tidak boleh ditukar dalam mata wang sebenarnya. Bagi untuk makanan. Kerana kalau kita bagi makanan, orang jadi sihat. Tapi kalau kita jadi wang, mungkin orang jadi lalai. Itu hujah dikemukakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad sebenarnya tuan-tuan. Baik. Yang kedua, dalam firman Allah di sini, orang yang menahan marah waktu dia meluap-luap. Pernah seorang khalifah yang terkemuka namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, kata Imam Syafi'i, inilah mujaddid yang pertama dalam Islam. Kerana tiap-tiap 100 tahun Allah akan bangkitkan seorang yang buat reform kepada Islam. Maka kurun yang pertama lepas wafatnya Rasulullah, orang yang layak diberi nama tokoh tajdid adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa arda, ini khalifah yang terkemuka ini. Walaupun pemerintahannya cuma 2 tahun, tapi menjadi rekod dalam Islam betapa keberkesanan sistem yang ada pada masa itu berjalan. Umar bin Abdul Aziz itu tuan, punya lembut hatinya. Pernah dimasuk dalam masjid, orang iktikaf dalam masjid bulan Ramadan, dia dengan pembantunya. Orang tidur waktu malam di dalam masjid, mereka tidur, mereka kaki menghalang orang lalu. Umar lalu, dia tak perasan ada orang tidur di situ, terlanggar kakinya. Orang yang sedang tidur itu bangun, bingkah sambil kata, ahimarun anta, engkau ni keldai ke? Kenapa aku tidur? Maka jawapan Umar lah, ana Umar. Tidak, saya Umar. Pembantu Umar ni nak bagi kepada orang ni. Salman kata, tahu biarkan dia. Dia tanya aku, siapa aku jawablah, aku bukan himar, aku adalah Umar. Ahimarun anta, orang tu marah tuan-tuan, orang terlanggar kaki dia tidur. Umar bin Aziz ni pernah serve makanan untuk tetamu-tetamu kehormatan. Macam kita kira pemimpin negara datang, dia khalifah Islam, negara Islam paling kuat pada masa itu, macam the most powerful country, macam Amerika kan. Maka ramai orang datang ke negara ni, ketua-ketua pemerintah negara-negara jiran, Kristian, Parsi sebagainya, datang makan, majlis besar. Tiba-tiba pembawa makanan itu, yang bawa serve makanan itu, tertumpah pula air panas atas baju Umar bin Aziz tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak suasana itu? Tentulah dia hantar orang yang paling cekap untuk berkhidmat kepada div kehormat ni. Tak, dia bawa air ataupun kuah panas itu tumpah atas baju khalifah. Khalifah pula adalah the strongest man on the globe pada masa itu tuan-tuan, Umar bin Aziz. Apa dia kata? Dia tengok je orang tu, rupanya khadam yang bawa makanan itu hafal Quran. Zaman dahulu khadam ataupun hafal Quran tuan-tuan. Maka khadam itu baca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan kemarahannya
baginya syurga Allah. Dia baca ayat itu kepada Umar Aziz yang sedang merhatikan dia. Dan semua orang tercengang, kebingungan apa nak buat. Kuah tumpah atas baju raja, tuan-tuan. Umar bertanya lagi kepadanya. Lepas tu apa lagi? Orang tu baca ayat berikutnya. Wal afina aninas. Orang yang mengampunkan orang lain. Umar tanya lagi, apa lagi? Dia baca ayat berikutnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang buat ihsan. Yang bawa makanan itulah hamba. Hamba ni milik penuh tuannya. Maka Umar terus berkata, aku tidak marah pada kau. Aku maafkan kau. Aku bebaskan kau kerana Allah. Padahal nak bebaskan hamba pada masa itu seumpama satu benda yang sangat berat, tuan-tuan. Tak mudah untuk bebaskan hamba. Kita kalau ada pekerja-pekerja yang baik, kita ni majikan, jagalah mereka baik-baik. Kerana nak dapat orang amanah ni sangat sukar. Sukar. Orang berniaga dia tahulah, nak cari orang budak tempatan yang baik, yang jujur, yang boleh lebih kurang, yang boleh kena marah, yang sabar, memang sukarlah, tuan-tuan. Kerana kebanyakan yang ada ciri-ciri ni kadang-kadang ada pada orang Bangladesh. Tuan Bangladesh ni apa saja benda dia boleh buat. Macam mana orang Melayu kita semua nak jadi bos, jadi tak nak bekerja dengan orang, semua nak jadi bos. Aku keluar graduate universiti ada degree kan, mana boleh kerja biasa ni. Ini bukan kerja aku. Yang kau buat kerja tu buat apa? Kau buat kerja bodoh tu. Ni sikap sebahagian daripada anak-anak kita lah tu. Dia tak nak train dari bawah, dia nak terus jadi bos. Ya, sebahagian, bukan semua. Baik, jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Islam yang terkemuka ini, mendengar kata-kata yang menumpahkan kuah di atas baju kenamaannya itu, dia berkata kepada orang itu, aku maafkan kau, aku tak marah kau, aku bebaskan kau kerana Allah. Allahu Akbar. Semua difq hormat tu bingung, tuan. Orang macam ni kat negara kami kena pancung. Orang macam ni kalau dia dengan kami memang kena. Dia raja boleh macam tu, patutlah Islam kuat, mereka kata. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka taala. Jadi ihsan ni kita buat baik pada orang buat salah pada kita. Kalau ihsan namanya buat baik pada orang buat baik pada kita, itu senang. Tapi nak buat baik pada orang buat salah pada kita, itu yang sukar. Laisa al-ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaika, walakin al-ihsan man tuhsin ila man asaa ilaika. Bukan buat baik itu, buat baik pada orang buat baik pada kita, itu mudah. Orang hantar pada kita, jemput-jemput, kita boleh hantar, goreng kredit kepadanya, betul? Orang buat baik pada anak kita, kita boleh buat baik pada anak dia. Tapi yang jadi masalah ni nak buat baik pada orang yang buat jahat dan salah pada kita. Macam Nabi kita SAW ketika pembukaan kota Mekah, Nabi bersabda pada sekalian orang yang zalim pada baginda, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua, tiada sikit pun dendam kesumat dalam hati aku, pergi. Padahal kalangan mereka ni mencurahkan ke atas jasad Nabi yang mulia itu bahagian dalam unta yang busuk, bangkai dan sebagainya. Antara mereka yang mencucuk Nabi, menjerkah Nabi, menarik serban Nabi di leher, hampir terjerut Nabi SAW dibuatnya sehingga Abu Bakar datang tolong. Sikit itu tidak dendam pada Nabi. Jiwa baginda sangat besar untuk menerima kelemahan orang yang pernah dilakukan terhadapnya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihsan berarti kita buat lebih baik daripada yang sepatutnya. Kan tuan-tuan, macam kita duduk kat masjid lah. Masjid ni sediakan untuk kita, ada aircon, kapetnya selesa, ada kuliah, ada makan-makan lepas kuliah. Ada makan lepas kuliah? Boleh? Gurau lah tuan. Kita ustaz-ustaz ni pun risau juga. Setiap kali program ada makan. Lepas syarahan, marhaban, lepas marhaban, makan. Ya, jadi ustaz-ustaz menjadi macam, yalah, macam orang bina badan semua tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat sekalian. Tengok masjid buat baik pada kita. Kita buat lebih baik daripada ni untuk masjid, tuan-tuan. Apa salahnya kalau kita datang ke masjid ni, kita lihat mungkin slipper dalam tandas licin, mungkin ada orang yang berumur, pijak, jatuh, boleh terlentang, tuan-tuan. Kita tanpa menunggu-nunggu lagi, tanpa bertanya pada AJK lagi, kita yang berlumba buat baik kat sini. Gantikan slippernya. Tuan-tuan, ada seorang ulama besar dari Mesir namanya Mutawalli Sya'rawi. Beliau ni pentafsir Quran yang sangat hebat, meninggal dunia beberapa tahun lalu. Hebat orangnya. Kita boleh cerita kelebihan orang yang telah mati, ya. Dia antara aktiviti dia adalah membersihkan tandas masjid. Ketika dia menjadi menteri agama di Mesir, alangkah mengejutkan, berapa tahun dia jadi menteri, 1 sen pun daripada gaji dia tak ambil, tuan. 1 sen dia tak ambil. Allahu Akbar. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Ya.
Antara aktivitinya ketika orang semua tidak tahu, pagi-pagi macam ni dia pergi ke masjid bersihkan tandas masjid. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila ditanya oleh anak muridnya apa tuan guru buat ni, tersempak dengan dia. Dia buka pakaian keilmuannya itu, jubah serbannya, pakai baju biasa, bersihkan. Orang terkejut tengok, ini imam. Lalu dia kata pada anaknya, wahai anakku, ilmu ni ada macam-macam mazmumahnya. Ilmu menyebabkan aku jadi sombong. Orang cium aku, cium tangan aku, peluk aku, hargai aku, sambut aku sini, sambut aku sana. Aku kalau ketahan polis, polis lepaskan. Aku kalau pergi kat JPN, JPN tengok aku, JPN bagi nombor awal. Orang penat-penat beratur tu. Betul? Nak naik kereta api dekat Langkawi, beratur, penat-penat, tiba-tiba kena dapat naik VIP. Dia dengan keluarganya saja naik atas kereta kabel itu. Jadi ilmu ini punya syaitan ni. Banyak orang tertipu. Maka aku merawat perasaan ini dengan membasuh tandas yang kotor ini, supaya aku tahu nilai aku tak ada apa di sisi Allah. Ada seorang ulama besar mazhab Syafi'i, namanya tuan-tuan Imam Muhammad, beliau pengarang kitab bersama dengan Al-Imam Masyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau ini waktu malamnya disibukkan dengan aktiviti menghantar makanan kepada orang-orang susah, ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, orang-orang sakit dia hantar. Orang tidak tahu. Itu rahsia dia dengan Tuhan. Sehingga pada hari matinya barulah orang tahu. Banyaknya list orang terima bantuan daripada dia tak pernah reveal pada siapa pun. Dia mati, barulah orang dapat lihat kebaikan-kebaikan itu. Kita buat baik ni tak payah cerita dengan orang, tuan-tuan. Cerita dengan orang nanti takut tak dikira oleh Tuhan. Ya, nak didik orang, didiklah kot lain. Kerana kita kalau nak tunjuk kambing pada anak-anak murid dalam kelas, kita tak perlulah bawa kambing, tuan-tuan. Kena bawa kambing macamnya kambing. Habis kalau bawa lembu, mengajar lembu, kena bawa lembu masuk dalam kelas pula. Tak payah, ada benda yang tak perlu tunjuk pada orang. Jadikan ia rahsia kita dengan Tuhan. Jadikan begitu. Imam Ghazali berkata, kau kena tunjukkan pada orang, kalau orang itu orang yang layak ditunjukkan, iaitu katalah kau seorang saudagar perniagaan. Engkau berderma nak tunjukkan pada saudara lain supaya berderma macam kau, maka itu dibolehkan. Tapi ruangnya sangat bahaya kerana ia mengundang kepada riya, takabur, sum'ah, ujub. Kata Imam Ghazali sebagai pakar rawatan hati sebenarnya. Baik. Yang terakhir sekali, waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang kelima adalah orang yang bila mereka melakukan satu kejahatan dan kekejian atau menzalimi dirinya. Siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Kita semua menzalimi diri kita. Menzalimi diri berarti melakukan dosa. Kerana orang yang menzalimi dirinya akan dibakar dalam neraka, berarti itulah dia menzalimi diri. Kerana itu orang yang berdosa dipanggil orang menzalimi dirinya. Kerana dengan kezaliman yang tidak disertai dengan taubat, dia akan dibakar dalam neraka. Sedangkan syurga telah diperuntukkan untuk setiap kita. Tapi oleh kerana dosa yang dia perbuat, dia tak dapat masuk syurga, dia masuk neraka, maknanya dia menzalimi diri sendiri. Faham? Semua orang ada syurganya. Ni kita, para suami ni, kalau isteri kita buat salah pada kita, bidadari-bidadari yang menunggu dalam syurga itu melihat, menjenguk kepalanya. Dia kata pada isteri kita, kau siap kau, tak lama lagi suami kau mati dijumpa dengan kami, habis dia lupa kau. Itu dalam hadis kata macam tu, tuan-tuan. Gembiralah para suami. Kalau isteri kita buat salah pada kita, lebih kurang lah, tuan. Betul, dalam hadis katakan demikian. Ya, wahai wanita-wanita salihah, tak, bukan kalian, orang lain, orang di tempat lain. Jadi banyak sabar. Ayat ini mengatakan bahawa orang yang buat salah dan dia lekal-lekal sedar dia melakukan kesalahan, dia bertaubat pada Allah, Allah SWT berikan kepada syurga. Siapa yang tidak buat salah, tuan-tuan? Semua orang buat salah. Ya, dan kisah-kisah ulama-ulama Islam pun kita tahu mereka merupakan kadang-kadang di kalangan orang pesalah. Contohnya macam Fudail bin Iyad, seorang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni adalah seorang tabi'i yang terkemuka, ulama sufi yang hebat, ahli hadis yang hebat. Beliau ni asalnya merupakan gangster. Dia macam polis tapi gangster. Dia pergi kat pasar, dia ambil duit orang dan sebagainya. Dia ambil kesempatan terhadap orang. Satu hari dia pergi ke pasar, dia melihat ada seorang lelaki yang kuat,
Macam jahat macam dia juga, merampas harta daripada seorang yang baru dibelinya di pasar itu. Dan lelaki itu berkata kepadanya, wahai fulan, bertakwalah engkau kepada Allah. Harta yang kau ambil aku baru beli ni nak bagi pada anak-anak aku, semuanya perempuan. Kalau aku balik nanti anak-anak aku bertanya mana benda yang kami minta, wahai ayah, aku nak jawab apa? Aku tak ada wang, itu je wang aku beli. Ya, lelaki itu merayu-rayu pada gangster. Malik bin Dinar melihat kenyataan itu, dia pergi pada orang itu, dia cekaknya orang itu, dia pun sama-sama gangster. Dia ambil benda itu, dia bagi kepada orang. Dia kata pada gangster tersebut, engkau ni tak ada otak kan? Kau dengar kan dia cakap, engkau nak rampas semua, pergilah rampas harta orang kaya. Dia Robin Hood tuan-tuan. Pergilah ambil pada orang kaya. Kau ambil pada orang miskin buat apa? Kau tak dengar kan dia kata? Guna otak lah. Cekaknya orang itu, ditolaknya, dia ambil benda itu, dipulang pada orang tu. Dia kata pada orang yang dipulangkan itu, orang tu syukur, terima kasih padanya. Dia kata pada orang itu kata padanya balik, moga Allah bagi hidayah ke engkau. Terkejut dengan ayat itu tuan-tuan. Dan dia pun berkata kepada orang itu, nanti engkau bagi pada anak-anak engkau harta ini, barang yang kau beli ini, maka jangan lupa kata kepada anak-anak perempuanmu itu, doakan aku jadi baik. Doakan pakcik yang pulangkan harta bapa yang dirampas ni jadi baik. Maka tuan-tuan, lelaki itu pun kata insya-Allah. Dia ambil harta itu dipulang. Lepas tu tak ada apa cerita dah. Itulah detik permulaan menyebabkan Malik bin Dinar menjadi orang sufi yang hebat. Mungkin selalu sebabnya kita tak menafikan hidayah Allah dan doa daripada orang teraniaya itu tuan-tuan, yang diselamatkan itu. Maka berubahlah dia jadi orang yang hebat. Begitu juga kita dalam hidup. Kita ni memang orang melakukan maksiat, kita banyak dosa. Mana ada orang baik tuan-tuan? Kata Umar bin Aziz yang saya nyatakan tadi, kalaulah dosa ini punya bau, tentulah tuan-tuan tak jemput saya datang ke masjid tuan-tuan ini. Kerana saya lah orang paling busuk tuan-tuan. Saya lah orang paling jahat. Tuan-tuan tak nampak. Allah tutup aib saya. Nampak yang baik-baik je semua. Tuan-tuan baca biodata tu semua bohong tuan-tuan. Semua yang baik-baik orang cerita tentang kita, betul tak? Yang buruk semuanya Allah tutup. Kerana sifat Allah ni salah satunya adalah Al-Halim, As-Sabur. Allah Maha Sabar atas saya. As-Sittir, As-Sattar. Allah tutup. Allah tak nampakkan aib kita. Maka yang nampak semuanya baik-baik. Maka banyaklah bertaubat pada Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau beri pada aku kedudukan, orang hormat, orang sayang aku, ketua kampung, aku tak ada apa pun, tapi Allah beri pada aku jawatan ini. Orang pandang aku tinggi, walaupun aku tak hafal Quran, tapi aku jadi imam. Walaupun aku ni bukan orang hebat, tapi menantu aku semua orang baik-baik. Ini nikmat tuan-tuan. Walaupun kita banyak kelemahan, tapi Allah tutup. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan cerita kesalahan yang pernah kita lakukan tuan-tuan. Saya dulu askar ustaz zaman British. Ustaz tahulah askar. Jangan cerita. Sudah tutup. Ya. Ini kita dapat datang ke masjid, dapat sembahyang di awal waktu, dapat sembahyang di saf pertama. Kadang orang nanti jadi muazzin, jadi imam. Dah, jangan cerita apa-apa dah. Tutup. Chapter lama dah tutup. Kita mulakan kehidupan kita sentiasa ingat dosa-dosa dan bersedia untuk kembali kepadanya. Jadi tuan-tuan dimuliakan, sebab antara doa yang paling baik untuk kita amalkan dalam hidup ni tuan-tuan, banyaklah baca Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkan kesudahan hidup aku. Awalnya banyak yang hengki-pengki, banyak yang tak lurus, wahai Tuhan, tapi jadikan hujung baik dan beri aku ganjaran atas segala musibah dalam hidup ini. Orang buat salah pada kita, orang ambil tanah kita, orang menganiaya kita, orang nafikan hak kita. Jangan risau cikgu,
Jangan risau tuan, semuanya ada pahala di sisi Allah dengan syarat kita bersabar. Ya, jadi mudah-mudahan setakat itu saja renungan kita pada pagi yang mulia ni. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan dalam diri manusia. Mudah-mudahan dapatlah mencakupi tajuk yang tuan-tuan minta kepada saya, untung dunia, untung akhirat. Kita tak mau untung di dunia, rugi di akhirat. Kita tak mau rugi di dunia, rugi lagi sekali ke akhirat, tuan-tuan. Jadi setakat ini saja dulu untuk renungan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan jarahlah ada orang-orang muda, ada berniaga buku di luar sana, mereka minta pada saya untuk umumkan. Ya, ini buku bertajuk Adab-adab baca Al-Quran oleh Imam Nawawi. Buku ni adalah buku yang hebat, mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan Quran. Banyak orang tanya, hukum contohnya perempuan itu uzur, boleh tak baca Quran? Kalau kita baca Quran, nak kena menghadap kiblat tak? Kalau kita baca Quran, tiba-tiba rasa ada angin dalam perut kita nak keluar, nak kentut ke nak baca Quran? Ada satu yang betul. Ya, hukum-hukum yang kita anggap remeh, tapi semuanya ada dalam buku ni. Buku ni karya imam yang sangat hebat, Al-Imam An-Nawawi, seorang tunggak mazhab Syafi'i. Banyak buku-bukunya berkat ilmu ni. Walaupun ilmu ni simple, tapi 700 tahun dia menjadi rujukan di semua kuliah syariah. Sekarang kami dah terjemahkan bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Indon. Boleh baca buku ni cikgu-cikgu, banyak manfaat padanya insya-Allah. Bila kita baca Al-Quran, kita baca ni di ibarat manual. Kalau kita beli kereta, kita beli handphone, kita kena ada manual untuk baca macam mana guna ni. Maka begitu juga nak baca Quran, kena baca buku ni. Memahami hak-hak Quran terhadap kita dan hak kita terhadap Quran. Macam mana cara khatam Quran? Ada sahabat khatam setiap minggu, ada khatam setiap 3 hari. Ada yang khatam sebulan sekali, ada khatam 3 bulan sekali. Ada sahabat yang buat begitu, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Asal saja istiqamah. Jadi ada diterangkan dalam buku ni. Sangat menarik. Saya nasihatkan tuan-tuan baca. Ini mereka ada buat promosi, harga asalnya 25, ada pagi ni 22 saja. Lagi buku ni yang bertajuk Ensiklopedia Adab. Hidup ini menjadi indah bila ada adab. Adab saya gambarkan tadi macam bunga kepada pokok. Ya, ada kalangan para ulama berkata tuntutlah adab sebelum tuntut ilmu. Dan Imam Bukhari sendiri menolak hadis daripada seorang ahli hadis yang terkemuka. Kerana ahli hadis itu didapati mencampakkan butiran-butiran batu kepada untanya yang berada jauh dengan tujuan memanggilnya, dia menipu unta tersebut. Unta tu lari datang mengingatkan makanan, rupanya batu. Imam Bukhari menolak hadis daripadanya dengan berkata, alangkah peliknya orang ini menipu binatang. Kalau dia menipu kepada makhluk yang hidup, tak mustahil dia menipu terhadap yang telah wafat, Rasulullah SAW. Maka ini adab tuan-tuan ni. Buku ni cikgu-cikgu sangat penting kat sekolah, ibu bapa sangat penting kat rumah, pemimpin-pemimpin sangat penting dalam memimpin masyarakat. Kerana ia bergambar, ia ada panduan, ia ada diagram, ia ada gambar, ia ada doa. Ensiklopedia Adab, satu buku yang baru diterbitkan, belum dilancarkan lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mendapatkan buku-buku ni di luar oleh orang-orang muda yang berniaga buku ni. Setakat itu saja dulu untuk renungan kita pada pagi ni. Terima kasih tuan. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, sebelum beredar pada pagi ini bersurai, tunaikanlah sembahyang sunat syuruk 2 rakaat. Syuruk ni adalah permulaan duha 2 rakaat. Sekarang dah masuk waktunya. Dalam hadis mengatakan siapa yang duduk selepas salat subuh sampai matahari terbit, lalu dia mengerjakan salat sunat syuruk, isyraq, namanya samalah bunyinya beza, syuruk dan isyraq, maka baginya pahala seolah-olah menunaikan haji lengkap kata Nabi. Tama. Dalam hadis lain Nabi bersabda seolah-olah dia menunaikan umrah. Sekarang kita nak pergi Saudi pun tak boleh tuan. Maka rebutlah peluang untuk mengerjakan sembahyang sunat syuruk. Masuk ke apa ni syuruk? Dah masuk boleh buat sekarang tuan-tuan. Macam sembahyang sunat biasa. Jadi
Jangan abaikan peluang ni, ibu-ibu. Buat, kerana kita pun tak tahu bila ajal kita. Cuba buat. Kita dalam majlis ilmu duduk menghadap kiblat kan, sembahyang sunat lepas ni 2 rakaat. Orang muda, jangan malu untuk buat benda yang kita belum pernah buat. Kadang-kadang kita ni malu. Kalau kita pergi Mekah, tengok orang perempuan, makcik kenapa tak sembahyang jenazah makcik? Malu lah. Keliling dia orang Afrika, orang Turki, orang Arab, semua sembahyang, dia tak sembahyang. Kerana dia kat Malaysia tak buat sembahyang sunat, sembahyang jenazah. Kan orang perempuan kat Malaysia tak buat jenazah kan. Sebenarnya kena buat, digalakkan buat. Maka buanglah perasaan malu dalam bab benda-benda yang baik-baik. Kalau kita tak ada wudu, pergi ambil wudu jap, sembahyang, rebut peluang ini. Ia nilainya sangat besar di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekian tuan-tuan, apa yang baik semuanya daripada Allah, yang buruk lemah manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.